Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Hari ini kita akan tengok pengaliran haba dan keseimbangan termal. Okay. Dalam video yang sebelum ini, Cikgu pernah bagi tahu pengaliran haba adalah dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. So, hari ini kita tengok 3 cara haba boleh mengalir. Kalau Cikgu Teo letak 3 aiskrim ni di atas meja kat dapur Cikgu Teo, apa yang akan berlaku lepas 15 minit? Aiskrim tersebut akan cair. Okey, kenapa? Sebab konsep yang sama. Haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okey, kawasan persekitaran dapur adalah lebih panas berbanding dengan aiskrim. So, tenaga haba mengalir dari kawasan ataupun persekitaran dapur tu ke arah aiskrim dan menyebabkan aiskrim tersebut cair. Macam mana pula apabila kita masak air? Okey, sama juga konsep dia. Api lebih panas, air lebih sejuk. So, tenaga haba mengalir dari api ke air. So, hari ini kita nak belajar macam mana pengaliran haba tersebut berlaku. Dia berlaku dalam 3 cara. First, konduksi. Second, perolakan. Dan diikuti oleh sinaran. Apa dia konduksi? Konduksi ialah proses pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal. Okey, konduksi ini hanya berlaku pada medium pepejal. So, dalam gambar rajah ini, bila kita masak air, yang mana satu pepejal? Periuk ni lah yang pepejal. Okey, periuk ni adalah pepejal. So, tenaga haba macam mana berpindah daripada api ke bawah periuk sehingga seluruh periuk ini panas. Okey, pengaliran tersebut dinamakan sebagai konduksi. Macam mana konduksi berlaku ialah apabila molekul-molekul yang panas ni dia bergetar, dia akan langgar molekul-molekul yang ada di persekitarannya ataupun di tepi dia. Okey, so kalau ingat balik dalam pepejal, zarah-zarah ini susun dengan rapat. So bila zarah-zarah di sini yang di bawah periuk ni, yang dekat dengan api dipanaskan, dia akan mula menerima tenaga haba menyebabkan dia banyak tenaga. Apabila dia banyak tenaga, dia akan bergerak dengan lebih banyak. Okey, dia akan bergetar. So, apabila dia bergetar, dia langgar orang tepi dia. Okey, dia langgar zarah-zarah yang ada di tepi dia. Dan akhirnya semua jangkit. Okey, so semua zarah-zarah ini akan mula bergetar dan memindahkan haba tersebut ke seluruh pepejal. Okey, itu yang berlaku apabila kita panaskan periuk ni. So, periuk ni terdapat pengaliran haba daripada api ke periuk melalui dari api ke periuk dan menyebabkan seluruh periuk ni panas. Awal-awalnya hanya bawah ni panas. Dan akhirnya seluruh periuk ni kalau sentuh panas. Okey, macam mana dia mengalir dari bawah periuk ni ke atas melalui konduksi. Okey. Macam mana pula dengan air yang ada di dalam ni? Tadi itu pepejal. Kalau air pula macam mana? Kalau dalam cecair, okey, ataupun gas, haba dialirkan melalui cara pengaliran haba perolakan. Okey, nama dia perolakan. Okey, haba dialirkan melalui pergerakan bendalik. Apa maksud bendalik? Benda yang boleh mengalir. So, pepejal tak boleh mengalir. Hanya cecair dengan gas. So, untuk cecair dan gas, cara pengaliran haba adalah perolakan. Okey. So, kita tengok gambar rajah di sini. Tengok air ni. Ada arrow yang warna merah dan ada arrow yang warna biru. Arrow yang warna merah ni maksudnya air yang panas. Dan yang biru ni adalah air yang sejuk. So, apabila air di bawah ni dipanaskan, okey, molekul air ini akan mengembang. Okey, sebab dia dipanaskan, dia mengembang. Bila dia mengembang, dia menjadi kurang tumpat dan dia akan naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas. Air di atas ni yang lebih sejuk. Okey, dia lebih tumpat berbanding dengan air yang panas. So, kalau dia lebih tumpat, dia akan turun ke bawah.
So, peredaran yang naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah ni akan berlaku sehingga satu periuk ni semua air ni adalah panas. So, air yang sudah dipanaskan mengembang naik ke atas, yang atas lebih sejuk, lebih tumpat turun ke bawah dan dipanaskan menjadi panas naik atas lagi. Yang atas tadi kalau ada yang sejuk lagi dia turun bawah. So, dia ada satu kitaran. Okey. Kitaran yang turun naik secara berterusan ini dinamakan sebagai arus perolakan. So, itu adalah pengaliran haba jenis perolakan dan dia berlaku di mana? Di cecair dan di gas. Seterusnya, kita tengok sinaran. Okey, apabila awak memasak air, okey, dan awak berdiri di tepi ni. Okey, awak akan rasa semakin panas, betul kan? Okey, so macam mana haba daripada api ini mengalir ke arah kamu? Dia boleh mengalir melalui perolakan, yes. Tapi dia ada satu lagi cara, iaitu sinaran. Okey, proses pemindahan haba tanpa sebarang medium. Okey, proses pemindahan haba tadi, konduksi, dia perlu pepejal. Kalau perolakan, dia perlu cecair dengan gas. Sinaran ini, dia tak perlu apa-apa medium. Okey, dia boleh merambat terus. Okey, melalui ruang kosong atau vacuum pun boleh. Okey, jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek yang mempengaruhi kadar pengaliran haba. Okey, so kita ingat balik apa yang cikgu dah mengajar dalam video ni. Kalau pepejal, okey, contohnya periuk. Okey, contohnya periuk ni, macam mana pengaliran haba berlaku? Dia berlaku melalui konduksi. Kalau cecair dan gas, benda yang boleh mengalir, bendalih, okey, dia macam mana pengaliran haba berlaku? Dia berlaku melalui perolakan. Kalau tidak ada medium, tak ada pepejal, tak ada cecair, tak ada gas, macam mana pengaliran haba boleh berlaku? Dia berlaku melalui sinaran. Itu adalah kesimpulan topik ini. Boleh faham? Itu sahaja daripada Cikgu Teo kali ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.